Salim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang berbahagia Fadil Ustaz dan semua jemaah sahabat pencinta ilmu yang dihormati lagi dikasihi. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan berada di taman-taman syurga yang dirahmati Allah ini. Moga kuliah duha kita di bawah Gema Nur Iman melalui saluran Google Meet ini adalah dipermudahkan urusan Allah. Amin ya rabbal alamin. Majlis kita ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jahari dengan tajuk kitab kita hari ini Biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah penulis kitab ini. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah, dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita, dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz. Dengan segala hormat dipersilakan Ustaz. Terima kasih Pandiri, insyaAllah. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Terima kasih pada Puan Nurani selaku pemudah syarah kita pada pagi ini. Seterusnya yang dimuliakan Puan Ros selaku pengerusi Gema Nur Iman, dan ahli tengkuasanya, seterusnya perempuan, para ibu dan para ayah yang mengikuti, para ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya, mari sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya-Allah akan mendatangkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah kira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca teman kita. Dan bila kita bicara tentang biografi agung Rasulullah SAW, mudah-mudahan akan timbul rasa cinta yang mendalam kepada baginda, yang rasa cinta tersebut akan melainkan kita untuk kita diberikan syafaat oleh Nabi SAW yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Samping itu kita terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar saudara se-Islam kita di bumi Gaza dan di bumi Palestin diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ketabahan, dan seterusnya yang gugur syahid Allah kurniakan dengan pahala syahid ya Allah, yang terus masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kita lepas kita dah bicara tentang sahabiat. Kalau sebut sahabiat tak payah nak ulang-ulang lah. Sahabiat tu dah plural lah. Tapi bahasa Melayu kita panggil je lah sahabat-sahabat wanita di sekeliling Nabi SAW. Itu pun dalam kitab yang bertajuk An-Nisa Haular Rasul. Wanita-wanita di kalangan haula ni di sekeliling Nabi SAW. Okay. Hari ini kita bincang surat 126. Okay, jadikan saya share. 126 iaitu Ummu Darda. Biasa kita dengar Abu Darda. Ummu Darda adalah isteri kepada Abu Darda. Okay.
Kemudian Ummu Darda ni nama sebenar dia adalah Hujaimah binti Huyai Al-Wasabiyah. Al-Wasabiyah. Gelarannya adalah Ummu Darda As-Sughra kerana dia merupakan isteri kedua lah. Kalau isteri pertama dipanggil Ummu Darda Al-Kubra. Namanya Khairah binti Khadrat, isteri pertamanya. Tapi isteri kedua Ummu Darda adalah Hujaimah binti Huyai Al-Wasabiyah. Okay, sebab itu dia digelarkan sebagai Ummu Darda As-Sughra. Okey. Ummu Darda ni dia yatim sewaktu kecil lagi. Kemudian dia diasuh oleh Abu Darda, macam anak angkat lah, tapi ya. Okay. Kemudian bila dia dah membesar dewasa, akhirnya Abu Darda berkahwin dengannya. Sebab itu hukum berkahwin dengan anak angkat ni sah boleh. Boleh. Okey, Allahumma salli. Dan Abu Darda selalu bawa Ummu Darda ni ataupun Hujaimah ini ke dalam majlis ilmu. Di dalam majlis ilmu. Kita tahu kan bincang tentang Abu Darda, seorang sahabat Nabi SAW yang nak diberikan jawatan pemimpin pun dia tak nak. Dia pilih apa? Dia pilih dia nak mengajar je kan. Kan Abu Darda ni dia pilih nak mengajar. Okay. Kita bincang Abu Darda ni. Okay. Tapi dia pilih untuk mengajar kan. Mengajar. Okay. Selesai insyaAllah. Okay. Sebagaimana kita sebut tadi, dia merupakan isteri kepada Abu Darda, seorang sahabat Nabi SAW masyhur. Beliau merupakan orang yang faqih, yakni dalam mendalami ilmu dan juga perawi-perawi hadis Nabi SAW. Okay. Ummu Darda ni dia dia adalah anak murid kesayangan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, anak murid kesayangan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia belajar dengan Aisyah tentang hadis-hadis Nabi SAW. Iaitu di antara perawi hadis Nabi SAW, Ummu Darda ni. Okey, dan juga dia adalah penghafaz kepada Al-Quran, penghafaz Al-Quran. Itu Ummu Darda. Okey. Saya buat nota besar kat tepi tu kan. Nampak nota besar tu. Gelaranya ialah Ummu Darda As-Sughra. Dan dia merupakan isteri kepada Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi yang masyhur. Okey. Seterusnya kita masuk yang seterusnya adalah Ummur Ruman. Ruman ni Ruman ni maksud dia adalah delima. Delima. Jadi gelaran kepadanya adalah Ummur Ruman. Ummur Ruman. Nama sebenarnya, walaupun dalam buku ni saya tak tulis, nama sebenarnya adalah Zainab binti Amir bin Uwaimar bin Abdul Syam bin Attab bin Uzniyah. Siapa dia? Dia merupakan isteri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Isteri pertama, isteri kedua? Isteri kedua. Isteri pertama Abu Bakar As-Siddiq adalah Qatlah ataupun Qatilah binti Abdul Uzza. Qatlah ni tak bagus maksudnya. Qatilah ni kalau Qatilah ni pembunuh. Kan? Jadi binti Abdul Uzza ni isteri Abu Bakar sebelum Islam. Abu Bakar pun nama dia sebelum Islam kan adalah Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, hamba Ka'bah kan. Lalu Nabi tukar kepada Abdullah bin Abi Quhafa. Sebab kata Nabi SAW, nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebut ahabbu asma ila Allah. Nama yang paling disukai oleh Allah SWT adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Abdullah dan Abdul Rahman. Okay. Jadi Ummur Ruman ini nama dia Zainab. Okay. Dia isteri kedua lah. Okay. Setelah mana yang isteri pertama diceraikan. Okay. Okay. Beliau adalah ibu kepada Abdul Rahman dan Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar ni ada 4 orang anak. 2 daripada isteri pertama, 2 daripada isteri yang kedua. Yang daripada isteri pertama dapat Asma binti Abu Bakar, yang kedua adalah Abdullah bin Abu Bakar. Okey, Abdullah bin Abu Bakar. Daripada Ummur Ruman dapat 2 juga.
iaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Abdurrahman bin Abu Bakar. Okey, Abdurrahman bin Abu Bakar. Okey, Abdurrahman yang kita bincang yang lepas masya-Allah. Tengok bagaimana susahnya Abu Bakar As-Siddiq bila anaknya kan menentangnya kan, bila anaknya menentang. Jadi anaknya masuk Islam pun pada pembukaan kota Mekah. Dah Islam dah masuk kota Mekah baru dia masuk Islam. Abdurrahman bin Abu Bakar ni dia dalam perang dia cuba mengelak ayah dia. Kalau kita bincang sebelum ni Abu Ubaidah bin Jarrah, dia pun macam tu juga, dia mengelak ayah dia tapi ayah dia kafir lah. Ni terbalik, situasi ni terbalik. Situasi anak pula yang kafir, ayah beriman. Kalau Abu Ubaidah bin Jarrah, ayah dia tak beriman, dia beriman. Terbalik. Jadi dalam perang Badar dia berjumpa. Jadi sebenarnya Allah SWT, Abu Ubaidah dia mengelak dan akhirnya dia terpaksa berhadapan dengan ayah dia sendiri dan dia bunuh dalam peperangan Badar tu. Lalu turunlah ayat Allah SWT untuk memujuk Abu Ubaidah bin Jarrah kan. Okay. Dalam peristiwa ni kalau kita lihat Abdurrahman ni dia yang setiap kali dia berhadapan dengan ayah dia akan lari. Walaupun dia ada peluang bunuh ayah dia tak nak bunuh dia. Bila dia masuk Islam, diceritakanlah dulu, kata wahai ayah, saya dalam perang banyak kali dapat peluang untuk bunuh ayah tapi aku lari, aku tak bunuh ayah. Kan? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau aku dapat peluang tu aku takkan lepaskan. Oh, masya-Allah. Kalau aku dapat peluang tu aku takkan lepas. Maksudnya kalau Abu Bakar yang berhadapan dengan Abdurrahman, dia takkan lepaskan, dia akan bunuh anak dia. Macam tu sampai tahap sekali kehebatan sahabat Nabi SAW. Jadi dia adalah adik-beradik dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ni bukan adik-beradik seibu sebapa dengan Asma. Bukan adik-beradik seibu sebapa dengan Asma. Nanti kita akan bincang tentang Asma binti Abu Bakar. Okey. Beliau adalah orang yang pernah beribadah berbai'ah. Beliau adalah orang yang pernah berbai'ah dengan baginda SAW dan berhijrah ke Madinah. Okey, sewaktu Abu Bakar berhijrah, beliau adalah orang yang pernah berbai'ah dengan baginda SAW dan berhijrah bersama baginda ke Madinah. Dia sebenarnya kisah macam ni. Umur Ruman ni dia hijrah lambat. Umur Ruman hijrah. Umur Ruman hijrah bersama Nabi SAW lah. Hijrah awal. Yang hijrah lambat adalah Asma, kemudian Aisyah, ayah Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah, ya, itu juga hijrah lambat. Dah 4 bulan hijrah barulah Abu Bakar minta kepada yang pernah kita kenal adalah Abdullah bin Uraiqid, orang yang belum Islam ketika itu yang menjadi penunjuk jalan Nabi SAW dan Abu Bakar berhijrah ke Madinah mengikut jalan laut kan. Ikut jalan laut. Akhirnya Abdullah bin Uraiqid ni dia masuk Islam dekat Madinah. Jadi bila dia masuk Islam, dia minta Abdullah bin Uraiqid ni balik ke Mekah, jemput Asma, jemput Aisyah, jemput ayah dia Abdullah bin Abi Quhafah, untuk datang ke Madinah. Itulah yang kita bincang tentang Aisyah ni. Walaupun dia dah sampai ke Madinah, tapi dia tak duduk dengan Nabi SAW di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia tinggal dengan ibu dan ayahnya di rumah yang disediakan untuk Abu Bakar dan ibu dia lah, Ummul Ruman. 7 bulan lepas tu, bila dibinakan rumah untuk Nabi SAW, kan, barulah Aisyah dia tinggal bersama Nabi SAW. Itulah kalau kita nak kata Nabi kahwin dengan budak kecil, anak dara yang masih ni kan, macam mana kan? Sebenarnya tak. Sebenarnya ya, dia bernikah tapi duduk bersama, dan bersama tu tak disebut pun waktu bila dia bersama dengan Aisyah. Pada umur ketika mana dia bersama dengan Aisyah. Aisyah, Nabi kahwin ni ketika umurnya 6 tahun. Disebut dalam hadis yang sahih. Aisyah sebut dalam hadis bahawa aku dikahwini oleh Nabi SAW, dinikahi oleh Nabi SAW ketika usiaku
6 tahun. Itu hadis dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim disambung, dan aku tinggal bersama Nabi SAW ketika usiaku 9 tahun. Maksudnya 9 tahun baru dah dia duduk dengan Aisyah radhiyallahu anha. Barulah Aisyah duduk dengan Nabi SAW. Tapi bersama tu, wallah alam, tak disebutkan bila waktu Nabi bersama. Kalau Nabi seorang yang kita katalah ni dakwan orientalis barat yang kata Nabi ni, tak maaf nak sebut, tak sampai hati nak sebut, gila seks dan seumpamanya, kahwin dengan kanak-kanak dan seumpamanya, pastilah kenapa selepas 3 tahun baru duduk bersama, kenapa tak selepas nikah terus duduk bersama. Lepas tu dah hijrah ke Madinah, kenapa tak terus tinggal bersama Nabi SAW di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa 7 bulan selepas tu barulah dia tinggal bersama Nabi SAW. Tu tu beza. Dan kita pun bincang lepas, kenapa Aisyah ni kahwin dengan Nabi SAW dalam usia kecil. Tu hikmah dan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Okey. Siapa yang boleh cerita kepada sahabat-sahabat ataupun orang yang tak jumpa Nabi, tabi'ut tabi'in contohnya, yang tak jumpa Nabi SAW, sebab yang jumpa Nabi sahabat. Atau sahabat pun yang jumpa Nabi, dia tak pernah lihat bagaimana akhlak Nabi SAW, bagaimana keadaan Nabi SAW dalam rumah. Satu. Yang kedua, mungkin dalam rumah Anas bin Malik boleh riwayatkan hadis, kadang-kadang Anas jumpa. Tapi atas katil, dalam bilik air, sebab ada sahabat Nabi SAW pernah hendap Nabi SAW. Nabi kata kalau orang yang hendap ni harus dicucuk matanya. Maksudnya tak berdosa kalau butakan mata dia, kan. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, aku nak lihat akhlak kau dalam bilik air. Kan. Lalu kata Nabi SAW, cukuplah kamu percaya dengan kata-kataku. Cukuplah kamu percaya dengan kata-kataku. Tak perlulah nak hendap Nabi SAW dalam bilik air. Nabi dalam bilik air macam mana, tutup aurat ke tak tutup aurat ke, Nabi mandi macam mana, mulakan yang kanan dulu ke, yang kiri dulu ke, tak perlu. Itu kata Nabi SAW, cukuplah kamu percaya dengan dia. Okey, tapi siapa yang boleh cerita akhlak Nabi SAW dalam bilik air? Adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itulah Aisyah ni dia dikahwin oleh Nabi SAW dalam usia yang kecil supaya dia ni umurnya panjang. Umurnya panjang. Jadi sahabat yang tak tahu tentang akhlak Nabi dalam bilik air, Aisyah lah cerita satu. Yang kedua, kalaulah isteri Nabi yang lain-lain, kan, isteri Nabi ada yang wafat awal, ada yang dah tua, kan, jadi umur tak panjang. Siapa yang akan jumpa tabi', iaitu orang yang tak jumpa Nabi SAW, untuk ceritakan tentang bagaimana akhlak Nabi SAW dalam rumah, akhlak Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang ceritakan. Sebab itu hikmahnya kalau kita lihat. Kenapa Aisyah dikahwini oleh Nabi SAW dalam usia kecil? Sebab Aisyah ni akan jadi perawi hadis antara yang paling banyak. Dan dialah yang menyampaikan kepada sahabat yang tak jumpa Nabi SAW, zaman tabi'. Okay, zaman tabi'. Tentang akhlak Nabi SAW. Itu sebenarnya hikmah yang paling besar. Bukanlah bila kita kata kahwin dengan kanak-kanak. Sebab itu orang talis barat dia tak teragak-agak kata kenapa Aisyah tidak boleh memberikan zuriat kepada Nabi SAW, sebab alat kelaminnya rosak. Sebab kanak-kanak bila dia bersama atau disetubui oleh lelaki dewasa, jadi alat kelaminnya rosak dan seumpamanya. Sebab itulah dia tak boleh beri zuriat. Tak. Itu dakwaan barat je. Dakwaan barat. Nak memburukkan Nabi SAW. Kita sebagai pencinta Nabi SAW, perlu mengkaji kenapa, apa hikmah terbesar Aisyah kahwin dengan Nabi SAW dalam usia kecil. Banyak hikmah kalau kita bincang. Okey, seterusnya jom. Okey, umur Ruman ni dia berhijrah, tapi dia bukan berhijrah dengan Nabi SAW sewaktu Nabi hijrah yang dengan ni, dia hijrah sewaktu Abu Bakar berhijrah, dialah yang setiap hari berdepan dengan orang-orang kafir Quraisy. Okey. Yang nak cari Abu Bakar, nak cari Nabi. Sebab tahu kalau ada Abu Bakar adalah Nabi Muhammad. Jadi cari Abu Bakar. Setiap hari rumahnya kena ketuk pintu oleh orang-orang, mana Abu Bakar, mana. Jadi dia seorang wanita yang cekal dan kuat lah. Yang kuat dan tak ada rasa takut langsung berhadapan dengan orang-orang kafir yang setiap hari mencari Abu Bakar dan
dan Nabi SAW di rumahnya. Itu sebut tentang tu. Okey, insyaAllah. Seterusnya kita masuk Ummu Hani, sepupu Nabi SAW. Okey. Nama sebenar Ummu Hani adalah disebut sini adalah Ummu Hani bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey. Kalau ikut ni disebut bahawa nama betul dia adalah Fakhitah. Fakhi, Fakhita, Fakhitah binti Abu Talib, atau nama sebenar Abu Talib adalah Imran bin Abdul Muttalib. Nama sebenar Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamdi bin Hashim. Nama sebenar Hashim adalah Amru. Ya, semua nama tu nama gelaran Ummu Hani gelaran. Okey. Allahumma salli alaihi Ummu Hani ni sepupu Nabi SAW. Sepupu Nabi SAW. Okay. Sebab Abu Talib yang jaga Nabi SAW kan. Bin Abdul Muttalib, adik-beradik seibu sebapa dengan ayah Nabi SAW, iaitu Abdullah. Abdullah. Okay. Ummu Hani adalah wanita yang sangat dihormati oleh Nabi SAW. Usianya lebih tua daripada Nabi lah. Usianya lebih tua daripada Nabi SAW. Okay. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Nabi pernah hampir berkahwin dengan Ummu Hani. Bila suami Ummu Hani kan dia tak masuk Islam. Dia waktu pembukaan kota Mekah tu dia lari meninggalkan Ummu Hani kan dengan anak-anak dia, dan suami dia meninggal dalam keadaan tidak beriman di Yaman. Sewaktu pembukaan kota Mekah kan, suami Ummu Hani ini lari meninggalkan Ummu Hani anak-anaknya. Jadi ketika itulah Nabi datang untuk melamar Ummu Hani, sepupu Nabi SAW, sebab yalah nak jaga Ummu Hani dengan anak-anak dia, anak-anak dia. Tapi Ummu Hani tolak lamaran Nabi SAW sebab dia kata, aku dah tua sangat, takut aku menyusahkan kau ya Rasulullah. Takut aku menyusahkan kau ya Rasulullah. Sebab itu Nabi tak kahwin dengan Ummu Hani walaupun Nabi pernah melamar Ummu Hani. Okey. Disebut berkahwin dengan Habirah bin Amr bin Ais bin Umar bin Al-Makhzumi. Okey. Beliau merupakan sepupu Nabi SAW yang juga antara perawi hadis. Kalau ikut hadis yang diriwayatkan direct daripada Nabi SAW, ada 46 hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani. Banyaklah kalau 46. Okay, direct tau, maksudnya daripada contohnya an Ummu Hani an Ummi Hani radhiyallahu anha qala Rasulullah SAW. Maksudnya sebelum nama Nabi tu nama dia. Itu ada 46 hadis. Okey, yang banyak adalah Abu Hurairah dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu kata an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW. Tu Aisyah yang banyak cerita kan. Sebab Aisyah antara orang yang banyak dapat hadis dengan Nabi SAW. Okey. Dan hadis tu diturunkan kepada sahabat-sahabat dan diturunkan kepada orang yang tak bertemu dengan sahabat. Tu kita bincang Okey. Selesai Ummu Hani. Okey. Nabi sering bertandang ke rumah Ummu Hani. Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, rumah pertama yang Nabi datang adalah rumah Ummu Hani. Ummu Hani. Okey. Sebab itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dalam bab ada dua bab lah. Pertama bab tawaduk Nabi SAW. Okey. Yang kedua adalah bab serban Nabi SAW. Kata Ummu Hani, ketika pembukaan kota Mekah, aku lihat Nabi SAW datang dengan mengenakan serban berwarna hitam. Jadi Nabi perang pakai serban warna hitam. Okey. Yang kedua adalah tentang Allahumma salli Asmat. Ya, silakan Azina. Ustaz habiskan dulu, takut Ustaz terlupa. Nanti saya tanya. Okay. Belum Ustaz masuk Asma tu saya nak tanya pasal Ummu Hani. Okey. Allahumma salli Asmat. Okey. Mana dah hilang lah. Okey, yang kedua kisah Ummu Hani ni Allahumma salli Asmat, yang Nabi datang rumah dia, Nabi tanya Ummu Hani ada apa-apa yang untuk dimakan ke? Hidangkanlah. Lalu kata Ummu Hani, tak ada apa ya Rasulullah, ada roti yang dah kering, roti yang dah bukan roti yang baru masak,
roti yang semalam, roti yang dah keras. Dan cuka. Lepas tu Nabi kata, maaf qara bait, yang tidak akan fakir satu-satu rumah itu selagi mana ada cuka di dalamnya. Lalu Nabi kata, ni'mal idamu al-khal, sebaik-baik lauk bagi kamu adalah cuka. Kan? Sebenarnya Nabi nak jaga hati Ummu Hani malu. Nabi datang rumah dia tak ada apa-apa, yang ada roti semalam dengan cuka. Nabi kata sebaik-baik lauk ataupun cecahan itu adalah cuka. Dan Nabi kata SAW, tidak miskin satu-satu rumah itu selagi mana ada cuka dalamnya. Ada cuka dalamnya. Ini doa Nabi kepada Ummu Hani lah. Dan doa juga Nabi kepada semua rumah yang ada cuka dalamnya. Dia tak akan fakir. Tak akan fakir. Okey, silakan lah. Kak Zina. Ustaz, yang saya dapat daripada bacaan sebelum ni, 4 beradik anak Abi Talib, Talib, Ammar, Ja'far dan juga Ali kan. Ummu Hani ni seibu sebapa dengan 4 beradik ni juga. Ya. Dia tak adik beradik dengan Sayyidina Ali. Dia yang awal. Dia Imran. Imran. Ni mak lain lah ni. Mak lain daripada dengan Sayyidina Ali. Ali dengan Ja'far bukan seibu sebapa juga Ustaz? Ja'far dengan Ali, tak silap saya. Ja'far bin Talib. Saya tak pasti pula. Ja'far dengan Ali adik-beradik seibu sebapa kot. Yang atas tak. Ummu Hani tak. Talib dengan Ammar tu. Yang sama dengan Ummu Hani lah maknanya. Sama dengan Ummu Hani. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama dengan Ummu Hani. Okey. InsyaAllah. Okey. Ustaz, saya mohon ni Ustaz, sebab saya ada baca mengatakan yang di kalangan orang-orang Arab, ada orang tu menuduh Nabi Muhammad SAW kita telah melakukan satu contoh yang tak baik, sebab di kalangan orang Arab yang tua-tua ni mengawini budak-budak lah, kecil, kemudian didera, ada yang sampai mati. Jadi dia kata contoh tak baik dilakukan oleh Nabi Muhammad menyebabkan benda ni berlaku. Tapi kenapa tak ada yang tidak membenarkan benda ni, cerita ni berlaku? Okey, maksudnya yang kahwin dengan kanak-kanak ni lah. Ya, dia kata contoh telah diberi contoh oleh Nabi Muhammad, diikuti oleh orang sekarang ni, orang-orang Arab, menganiaya budak-budak lah sehingga ada kematian. Tapi kenapa pula benda ni boleh tersebar Ustaz, sedangkan sepatutnya ialah di kalangan orang Arab mereka patut memahami. Yalah. Pertama sekali kita kena tahu bahawa selain daripada perintah Allah, Nabi kahwin dengan Aisyah kan, yang keduanya adalah atas kehendak Abu Bakar As-Siddiq, yang nak nasab keturunannya bersambung dengan nasab Nabi SAW. Jadi dia akan sahabat-sahabat ni kalau tak kahwin dengan anak Nabi SAW, tak kahwin dengan cucu Nabi SAW, mereka akan kahwinkan anak mereka dengan Nabi. Sebab mereka nak sangat nasab keturunan mereka ini bersambung dengan nasab keturunan Nabi SAW. Itu yang besarnya lah, dua benda. Jadi bukanlah Nabi yang nak kahwin dengan Aisyah, tapi Allah perintah Nabi kahwin dengan Aisyah. Yang kedua, Abu Bakar yang nak Nabi kahwin dengan Aisyah. Macam tu. Satu. Yang kedua, walaupun umur 6 tahun, nampak? Nikah, tak duduk bersama. 9 tahun baru duduk bersama. Kan? Duduk bersama, tak tahu. Bersama yang tu, waktu bila tak ada hadis yang diriwayatkan tentang tu. Okay. Sebab itu Nabi ni bukan kahwin kerana itu. Sebab banyak-banyak isteri Nabi SAW seorang je yang anak dara, yang lain semua adalah balu para sahabat, janda balu para sahabat kan. Macam yang Ummu Hani pun sama juga, Nabi nak bantu Ummu Hani sebab dia ramai anak, suami dia dah lari tinggalkan dia kan. Jadi itu yang lebih utama, bukan kerana itu. Dan kita tahu juga kalau umur 9 tahun, anak orang Arab ni dia tak sama macam zaman sekarang lah. Anak kita kecil 9 tahun, dulu umur 9 tahun, lagi-lagi Arab badannya besar, dan umur 9 tahun ni adalah umur apa? Umur balik. Jadi bila dah balik, bukan lagi kanak-kanak. Bukan lagi kanak-kanak.
Bila dah umur balik, bukan lagi kanak-kanak. Dia dah umur dewasa. Dia boleh kahwin, lepas akil balik dah boleh kahwin lah. Dan maksudnya bila dah akil balik, dah keluar darah haid, berarti rahimnya dah bersedia untuk ni. Rahimnya dah bersedia untuk. Jadi itu semua adalah dakwaan orientalisa yang tak suka pada Islam. Okay, InsyaAllah. Boleh? Jangan sampai maki-maki yang kata Ustaz tak sanggup kita nak sebut Ustaz. Ya, betul. Banyak. Alhamdulillah. Sebab dia orang ikut logik akal. Dia ikut diri dia sendiri. Kalau dia kahwin dengan budak kecil, kan istilahnya, kahwin dengan umur 9 tahun. Wah, dia muda kata dia kan. Lepas tu istilah kita pula orang Melayu ni ada malam pertama. Malam pertama kan. Jadi malam pertama pasti akan berlaku persetubuhan. Tak semestinya kan. Jadi Nabi SAW tak diceritakan pun langsung bila dia bersama dengan Aisyah. Tak pernah pun. Tak pernah pun cerita kan. Jadi wallahualam. Ustaz ya. Okey, insya-Allah. Okey, silakan seterusnya. Tadi Kak Azina dah tanya, nak tanya. Silakan. Dah tanya dia, lupa. Okey, insya-Allah. Jom kita sambung terus pada Asma binti Abu Bakar. Okey, Asma binti Abu Bakar. Okey. Nama Asma binti Abu Bakar. Apa maksud Asma Asma ni kan isim. Isim kan singular. Plural dia adalah Asma. Asmaul Husna. Apa maksud Asma? Asma ni adalah ketinggian Asma ni. Ketinggian. Asma ni maksudnya ketinggian. Jadi nama kita ni merupakan ketinggian bagi kita. Iaitu nama bagi Allah adalah ketinggian bagi Allah, Asmaul Husna. Husna ni yang baik. Nama-nama yang baik maksudnya ketinggian. Nama tu ketinggian bagi Allah SWT. Al-Malik, Al-Qahhar, Al-Jabbar tu. Sebab itu datang dengan sabdu, bukan Al-Jabbar, bukan Malik je kan. Dia adalah Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Wahhab. Kita Abdul Wahab. Dia tak ada, dah hilang sabdunya. Sabdu tu adalah tasydid. Tasydid ni adalah penekanan. Wahhab maksudnya yang amat pemberi. Kalau wahaba, wahibun maksudnya orang yang memberi saja. Orang yang memberi tu wahib. Tapi kalau dia memang dermawan, kan asyik selalu memberi pada orang, banyak kali memberi, dia ada tasydid wahhab, wahhab. Jadi hamba kepada Allah yang maha pemberi, yang amat pemberi, yang selalu memberi, sentiasa memberi, wahhab. Itu disebut tu Asma. Okey. Jadi Asma binti Abu Bakar. Hasil perkahwinan Abu Bakar dengan ibunya Qatlah ataupun Qatilah bin Abdul Uzza. Beliau adalah orang yang terawal masuk Islam, iaitu selepas 17 orang di Mekah. Jadi 17 orang yang diislamkan oleh Abu Bakar ayahnya, sejurus Abu Bakar masuk Islam, dan selepas itu adalah anak dia, Asma binti Abu Bakar. Berkahwin dengan Zubair bin Awam. Kalau pergi kat perkuburan Ma'la ni, ya Allah, dia sebelah-sebelah aje. Dia berdepan. Ni Asma depan seberang sana tu anak dia, iaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Sebelah Asma ayah kepada Abu Bakar. Itu Abi Quhafah. Itu atuk dia lah. Atuk Asma. Okay. Gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW ialah Zatun Nataqain. Ada sebut Zatun Natiqain, iaitu yang bermaksud yang mempunyai dua tali pengikat. Bila Nabi nak berhijrah, Nabi bersembunyi dulu di gua Thur kan 3 hari. Ketika itu Asma membungkuskan makanan untuk Nabi SAW, Abu Bakar. Abu Bakar. Allahumma SWT, ketika itu tak ada tali. Tak ada tali untuk mengikat. Jadi dia buka satu tali yang mengikat kain, satu mengikat kain dia. Okay. Lepas tu diikat kepada tali tersebut. Nabi terkejutlah bila dia tarik satu tali kain yang mengikat kain dia. Dia risaulah kan, ada pengikat lagi ke tali tu, kain tu, takut terburai ke, takut apa kan.
Rupanya ada dua. Itu Nabi panggil dia yang mempunyai dua tali pengikat. Zatun Natiqain. Okay. Dalam perang, orang-orang kafir kutuk Abdullah bin Zubair ni dengan panggilan mak kau ni Zatun Natiqain, Zatun Natiqain kan. Yang Abdullah bin Zubair ni tak tahu apa yang dikutuk-kutuk mak aku ni kan. Balik tanya, mak kenapa orang kafir kutuk dia Zatun Natiqain? Oh, mak dia ketawa. Asma ketawa. Oh, dulu kisahnya macam ni. Rupanya kutuk tu kutuk yang baik. Tapi bagi mereka tu macam yalah kutukan yang macam kita lah, mak kita kan, mak kau hijau, mak kau hijau. Kau hijau mak dia pun. Kan? Mak kau hijau. Dia punya malam mak kau hijau kan. Mak kau hijau. Nak cakap apa hijau? Macam mana? Dia puncanya yang budak gemuk tu kan, yang kena kacau dengan kawan-kawan dekat Padang kan. Dia marah, mak kau hijau. Mak kau hijau kan. Nanti yang popular dengan mak kau hijau tu. Allah. Kalau ikutnya hijau apa kan. Kan. Kalau cakap mak, ada orang kutuk mak dia panggil mak hijau. Mak dia pun gelak je, tak ketawa pun. Sebab panggilan tu tak mengaibkan pun kan. Okey, insyaAllah. Tu. Kemudian Allahumma salli gelaran itu dia dapat ketika peristiwa hijrah Nabi SAW bersama bapanya Abu Bakar As-Siddiq. Tiada tali untuk mengikat bekas makanan untuk baginda. Lalu dia mengambil satu tali daripada pinggangnya. Kemudian, orang yang paling banyak berjasa pada Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Ada 5 orang. Ada 5 orang yang berjasa dalam hijrah Nabi SAW. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Asma binti Abu Bakar. Yang ketiga adalah Abdullah, adik kepada Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Ya, tugas Abdullah ni adalah mendapatkan berita-berita daripada Makkah. Macam mana berita ni kejar Nabi ke dia yang sampaikan kepada ayah dia lah, Abu Bakar dan Nabi SAW. Abdullah. Asma tugasnya hantar makanan. Bayangkan Asma hantar makanan ketika tu dia sedang mengandung, mengandungkan itulah Abdullah bin Zubair kan. Ketika itu katanya tunggu hari je, dah 9 bulan dah dia mengandung. Bayangkan dia naik Guthur tu, masya-Allah, 3 jam naik, 3 jam turun. Kemudian bukan naik macam tu dengan aman, dia jalan sembunyi kan. Dan tugas Amir bin Fukhairah, ni hamba dimiliki oleh Abu Bakar. Amir bin Fukhairah ni kerja dia dia bawa kambing yang digembala tu untuk hapuskan jejak Abdullah dan hapuskan jejak Asma. Jadi kalau kan kita jalan kat padang pasir ada bekas tapak kaki kan. Jadi Amir bin Fukhairah ni kerja dia adalah bawa kambing tu untuk hapuskan jejak Asma dan jejak Abdullah. Dan yang kelima yang berjasa pada Nabi SAW dalam peristiwa hijrah adalah Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid maksud dia orang yang penyembah berhala dulu. Tapi Abu Bakar sangat percaya pada dia. Jadi dialah yang menunjuk jalan laut untuk sampai ke Madinah. Akhirnya Abdullah bin Uraiqid masuk Islam di Madinah. Itu jadi orang yang berjasa dalam hijrah Nabi SAW. Nampak dia membawa bekalan makanan ketika Nabi bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Itu jasa Asma binti Abu Bakar. Asma ni dia tua 10 tahun daripada Sayyidatina Aisyah. Kemudian Asma ni dia meriwayatkan 58 hadis direct daripada Nabi SAW. Kalau Muhammad tadi 46, Asma binti Abu Bakar 58 hadis direct daripada Nabi SAW. Selesai insya-Allah. Seterusnya Asma juga ada soalan. Tadi saya nak respon sikit, ada yang tanya tentang Allah SWT. Cuka apa Ustaz? Cuka apa kan? Dia cuka khol, cuka korma. Khol itu maksudnya cuka korma. Tapi saya tanya Dr. Wan Nasharuddin, dia pakar pemakanan UKM. Dia kata boleh juga diiktibarkan dengan
cuka apple ataupun cuka tin. Cuka apple ataupun cuka tin. Tapi dia kata bukan cuka buatan yang kat kedai tu. Cuka chemical yang botol macam botol kicap, botol kaca, lepas tu dia punya jernih tu kan. Itu chemical tu, campuran bahan kimia. Kan, tapi yang ni adalah cuka daripada buah-buahan. Ada cuka apple ataupun cuka tin ataupun cuka daripada kurma. Cuka daripada kurma. Okey. InsyaAllah. Sebab itu kalau boleh kat rumah mesti ada. Kita ni jarang kan masak pakai cuka. Orang barat yang ambil sunnah Nabi SAW, dia setiap kali masak dia akan masak dengan cuka. Tapi cuka dia cuka apa? White wine. Kan? Vinegar tu white wine, red wine kan. Sebab nak dapat proses cuka ni dia kena lalui proses arak. Dia peram dulu kurma. Okey, seminggu dia akan jadi arak. Jadi dia kena satu lagi proses lama. Dia barulah jadi cuka. Jadi cuka. Jadi orang barat ni dia masak marinate ke apa-apa, letak arak. Sebenarnya cuka ni sifat dia panas kan. Okey. Tapi kalau makan dia boleh membuang panas badan. Dia berbeza okey. Allahumma halal tak Ustaz? Apa? Arak halal tak cuka yang daripada arak tu bila dia dah jadi cuka? Dia mesti melalui proses arak. Dia mesti melalui. Maksudnya daripada perapan tu jadi arak tu, masa jadi arak tu haram. Lepas tu orang pergi simpan lah baru jadi cuka, barulah halal. Dah jadi cuka halal lah, alhamdulillah. Cuka halal lah. Sebenarnya nak buat arak, itu arak yang paling mudah untuk dibuat, untuk didapati di zaman Nabi SAW adalah rendaman perapan kurma dengan kismis. Seminggu dah jadi arak dah. Sebab itu Nabi SAW kata jangan campurkan kurma dengan kismis. Tapi hadis tu lebih merujuk untuk buat arak lah. Jadi dia orang akan simpan melalui proses penapaian kan. Jadi Allahumma salli jadi Allah tu lah. Jadi arak. Tapi proses tu lama, jadi dia akan jadi cuka. Jadi masa cuka boleh lah, masa jadi arak tak boleh. Sama juga yang dengan tapai kan. Tapai juga sama. Kalau kita makan yang awal, halal sebab dia belum jadi arak. Bila simpan seminggu jadi tuak. Tu haram. Tapi lepas tu dia jadi cuka. Kan. Ketika tu boleh lah. Yang orang Jepun minum, yang setiap balik kerja minum, balik kerja minum kan. Lepas minum makan Allahumma salli sushi ke apa ke kan. Makan sashimi ke yang daging tak masak kan. Untuk membunuh bakteria daripada daging yang tak masak, daging ikan tak masak, daging udang tak masak, daging yang tak masak tu, mereka kalau tak ambil wasabi, satu wasabi dia membunuh bakteria. Yang kedua adalah sake. Sake ni cuka beras. Tapai lah tadi. Sake, cuka beras, tapai. Jadi apa hukum sake ni? Sake ni haram lah. Tak boleh dia sebab dia cuka memang arak. Arak cuka beras ni arak. Okey. Tapi kalau dia dah sampai jadi cuka betul, boleh lah. Dia bukan proses, bukan arak. Itu disebut tentang tu insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Seterusnya. Okey, Asma binti Umais bin Has'amiyah. Nama sebenarnya adalah Asma binti Umais bin Ma'ad bin Haris bin Tayyam bin Ka'ab. Beliau adalah isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Beliau merupakan di antara orang terawal meluk agama Islam sebelum dakwah Nabi SAW bermula di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Beliau merupakan orang kedua berhijrah. Beliau merupakan orang kedua berhijrah tempat. Maksudnya dua kali hijrah. Jadi dia hijrah pertama ke Habsyah mengikut rombongan yang diketuai oleh suaminya, itu Ja'far bin Abi Talib dan Sayyidina Osman bin Affan kan. Ketika tu Abu Bakar pun nak pergi kan, tapi orang jumpa Abu Bakar kat tengah jalan. Gimana dia kata aku nak keluar hijrah ke Habsyah. Kata orang macam kau tak perlu keluar hijrah kata dia. Kan, kau tak sepatutnya keluar. Kau orang dihormati.
Tak apa kata dia. Orang tu orang kafir, dia kata tak apa, aku jamin kau. Jadi dia balik dia jumpa Abu Jahal, aku jamin Abu Bakar Siddiq. Jadi sebab itu Abu Bakar Siddiq tak hijrah. Nabi SAW memang tak hijrah. Okay. Nabi SAW hanya hijrah ke Madinah sahaja kan. Okey. Yang kedua hijrah ke Madinah. Dan beliau juga adalah orang yang pernah solat menghadap dua kiblat, iaitu Masjidil Aqsa dan Kaabah. Setelah kematian suaminya Ja'far, beliau dikahwinkan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga ada riwayat dikahwinkan dengan Ali bin Abi Talib. Dua-dualah dikahwin dengan Abu Bakar dan kemudian dikahwin dengan Ali bin Abi Talib. Asma binti Umais. Okey. Itu kisah dia. Okey. Asma binti Umais ni Nabi pernah sebut bahawa dia salah seorang daripada 4 akhwat mukminat. Akhwat mukminat sih maksudnya adalah saudara perempuan yang disaksikan keimanannya oleh Nabi SAW. Jadi Nabi jadi saksi atas keimanan dia. 4 orang kan. Antaranya Asma binti Umais. Yang kedua adalah Asma binti Abu Bakar. Yang ketiga adalah Ummul Fadl, iaitu isteri kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, isteri kepada pakcik Nabi SAW. Dan yang keempat adalah Maimunah, isteri Nabi SAW. Ada 4 yang Nabi saksikan ataupun Nabi menjadi saksi keimanan dia. Ada 4 akhwat mukminat. Kalau yang lain tu dipanggil Ummul Mukminin, tu isteri Nabi SAW ya. Okay, tapi yang ni memang 4 orang yang Nabi saksikan. Jadi saksi atas keimanan beliau. 4 orang selesai insya-Allah. Asma binti Abu Bakar. Asma binti Umais. Okay. Seterusnya, boleh insya-Allah sambung sikit lagi. Hamnah binti Jahsy. Ya Kak Salkian nak tanya soalan ke? Tak ada okey. Sebab angkat tangan. Okey insya-Allah. Hamnah binti Jahsy. Nama sebenarnya adalah Hamnah binti Jahsy Al-Asadiyah. Beliau digelarkan sebagai Ummu Habibah. Okay. Beliau juga merupakan sepupu Nabi SAW. Dia sepupu daripada ibunya, namanya Umaymah binti Abdul Muttalib. Ini bukan seibu sepapa lah dengan Abdullah. Okay. Umaymah binti Abdul Muttalib. Sepupu Nabi SAW, Hamnah binti Jahsy. Jadi rupanya Zainab binti Jahsy, isteri Nabi SAW, yang bekas isteri anak angkat dia tu, Zaid bin Harithah, adalah sepupu Nabi SAW. Okay. Jadi turut sama dalam peperangan di jalan Allah. Banyak peperangan yang disertai, antaranya perang Badar, perang Uhud kan, dan perang-perang selepas kewafatan Nabi SAW pun mereka Hamnah binti Jahsy ni ikut dalam peperangan tersebut. Sebut dalam peperangan Al-Qadisiyah. Okay. Peperangan yang menentang Parsi. Oh sorry, bukan. Dia sampai peperangan Khandaq, peperangan Khaybar. Peperangan menentang orang-orang Yahudi Khaybar. Okay. Tugasnya adalah untuk merawat tentera-tentera Islam yang cedera. Sebab itu dalam perang Uhud, dia Nabi kata tolonglah uruskan tu jenazah pakcik kamu, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika tu dapati jenazah Hamzah, apa dia panggil, istilahnya robek. Maksudnya koyak, terbelah dadanya. Okey, terkeluar isi perut kan. Okey. Beberapa hadis keluar daripada Hamnah ni, antaranya hadis tentang istikhadah, darah istikhadah lah. Dia datang jumpa Nabi SAW, cerita pasal tentang istikhadah. Kemudian Nabi bersabda pada dia, ambillah kain dan tutuplah dan solatlah seperti mana kamu solat, dan berpuasalah. Cuma Nabi pesan solat tu, zuhur tu di akhir waktu dan asar di awal waktu. Itu tentang darah istikhadah. Okey. Dalam perang Khaybar dia telah memberi makanan kepada tentera dengan sejumlah makanan, iaitu sebanyak 30 gantang. Satu cupak, 10 cupak, satu gantang. 10 cupak, satu gantang. Satu gantang ni banyak lah kan. Satu gantang, satu cupak pun 1.5
7 gram kan. Kalau gantang, Allahumma salli alaihi wasallam. Okey. Kalau gantang lagi banyak lah. Saya lupa ukuran gantang berapa kilo. Kalau boleh tolong carikan saya. Saya pun dapat ilmu juga. Satu gantang berapa kilo? Satu cupak berapa kilo? Satu gantang. Saya lupa 1.7 apa. Kalau satu cupak. Satu gantang dia ada ni. Kalau tu 30 gantang banyak. Satu gantang 4 cupak Ustaz. Satu gantang 4 cupak Satu Maknanya gantang kalau dapat satu dia 4 put satu cupak. 4 cupak satu gantang. Kalau boleh dapatkan kilonya berapa lagi cantik. Terima kasih Kak Nurul, insyaAllah. Okay. Satu gantang 4 cupak. Okay. 4 cupak ni mud. Kan. Kalau gantang sa' dalam bahasa Arab. Okay. Besar insyaAllah. Jadi 30 gantang ni banyak 30 gantang banyak. Okay. Saya rasa cukup sekadar tu untuk pertemuan kita hari ni. Saya nak bincang yang tentang 2.7 kilo saya cupak. Jadi 4 cupak tu gantang. Jadi 2.7 kilo kali 4. 7 kali 4 apa? 28. 28 kilo. 10.8 Ustaz. 10.8 kilo. Ya. 10.8 kilo kali dengan 30. Oh banyak. 2.7 kali 4 kan secupak. 10.8. 10.8 kali dengan 30. Kali 324 kg. Ya, masya-Allah banyaknya. 300 tu berapa? 10 kilo pun banyak dah kan. InsyaAllah tu 300 bag tu lah yang 10 kilo tu. 300 Ya. banyak kan. Tu. Lori juga. Lori juga tu angkat. InsyaAllah. Itu tepung ke Ustaz? 30 gantang tu tepung? Ya, tepung lah. Oh, dia orang buat roti lah. Jadi juga Dia bukan beras. Sebab makanan asasi mereka adalah beras ataupun korma. Masa tu ada beras tu Ustaz? Tak ada. Beras ada. Beras bukit lah. Zaman Rasulullah tu dah ada beras? Ada beras. Beras. Okey. Ada beras. Beras ni zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad dah ada dah. Gandum semua ada Ustaz kan? Itu semua buat roti tu kan? Ya, gandum memang pasti ada. Zaman Nabi Yusuf ada gandum dah. Gandum ada. Beras jarang dengar Ustaz kan? Jarang dengar Nabi-Nabi makan nasi. Ada? Tak ada? Jarang. Sebab dia bukan makanan ruji. Bukan makanan dia makan roti je kan? Macam buah tin juga. Nabi SAW walaupun pernah makan buah tin, tapi Nabi jarang sangat dapat buah tin. Sebab buah tin ni bukan buah-buahan tempatan Mekah Madinah. Buah tin ni Syam, di negara Syam. Tanah-tanah yang boleh ditanam je kan Ustaz kan? Jadi sebab itu Nabi makan buah tin, tapi Nabi jarang-jarang dapat buah tin. Walaupun buah itu adalah buah daripada syurga kata Nabi SAW. Waktu Nabi diberikan satu bekas daripada buah tin, Nabi kata hidangkan, jom kita makan sama-sama. Kalau boleh aku katakan ada buah yang turun daripada syurga, maka inilah buahnya, buah tin. Buah tin yang ada zaitun. Kan? Okay, insyaAllah saya tak bercadang untuk sambung yang Khansa' tu. Sebab saya nak bawa kisah tentang ada Khansa' Palestin juga. Ada namanya Ummu Nidal. Saya Alhamdulillah Allah berikan rezeki. Pernah masuk ke Gaza, 3 hari kat Gaza. Tapi Masya Allah memang kalau jumpa orang Gaza ni memang hebat lah. Allah uji dia memang mengikut kemampuan dia orang, mengikut kemampuan. Kita kadang-kadang anak-anak kecil kan, tanya dia, tak takut gigi sekolah? Saya boleh cakap Arab sikit kan. Saya tanya dia, panggil dia, tak takut gigi sekolah? Takut sekolah kena bom ke apa ke? Jawapan dia apa? Jawapan dia adalah, kami nak mati untuk ilmu, dia kata. InsyaAllah. Budak kecil tu beratur mai pergi sekolah. Pun saya panggil, tak takut pergi sekolah ke? Takut sekolah kena bom ke apa ke? Dia kata, kami nak mati menuntut ilmu. InsyaAllah. Bila bagi duit tak nak. Dia tak nak ambil duit. Bagi gula-gula ambil sebiji. Kita kata ambil lagi banyak, tak apa. Dia kata tak apa. Yang ni untuk kawan-kawan aku nanti yang belakang. InsyaAllah. Budak kecil tu. Awal-awal dah dididik macam tu Ustaz kan? Betul. Kan? Akhlak dia betul.
Betul. Saya bila duduk, ya Allah, memang duduk kat sana kan, masya-Allah. Rasa memang kuat lah, memang kuat dia orang Dia ada ni, dia orang cerita malam yang perempuan ni, anak-anak apa semua ni, ibu-ibu ni, dia malam dia tidur pakai tudung, pakai semua nutup aurat tidur. Lepas tu dia kata, bila tanya kan kenapa pakai tudung masa tidur kan, dia kata takut rumah kena bom, besok orang jumpa jenazah dia tak tutup aurat. Jadi dia malu, dia kata. Jadi dia tidur pun tutup aurat. Pakai stokin, pakai jubah, pakai tudung. Tidur, dia kata takut kena bom, besok orang jumpa jenazah dia tak tutup aurat. Dia malu, dia kata. InsyaAllah. Kan, saya dengar tu dah rasa macam takut jauhnya dia dengan kita jauhnya dengan kita. Kita anak kita hujan lebat je tak pergi sekolah dah. Macam nak gini. Macam saya dengar juga dia dekat YouTube, dia kata dia orang tidur dalam syahadah. Sentiasa syahadah sebab dia kata mati dia sentiasa bersama dia. Betul. Jadi dia sentiasa bersyahadah, maknanya dia hidup tu dengan syahadah aja. Betul, dengan syahadah. Dia dengan syahadah. Saya tanya lagi kenapa tentera Al-Qassam ni tutup muka. Dia kata sebab dia orang nak jaga hati dia orang. Tak nak bila orang tahu dia tentera Al-Qassam nanti dia riak. Sebab itu dia kata ada adik-beradik tentera Al-Qassam tak tahu yang adik dia tentera Al-Qassam, abang dia pun tentera Al-Qassam. Jadi masing-masing tak tahu. Kadang ada adik-beradik ni. Yang adik-beradik dalam tentera Al-Qassam tak tahu adik dia tentera Al-Qassam. Sebab semua tutup muka. Semua tak kenal sebab dia tak nak orang tahu. Macam tu lah kan. Jadi bila orang tahu kita tentera Al-Qassam nanti timbul riak. Jadi nak jaga hati. Bukan kerana nak tutup identiti apa nama macam kita punya komando apa special kan. Tak, dia memang itu. Itulah kelebihan orang sana. Okey, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar tu pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan. Insya-Allah kita doa pada Allah SWT agar Allah terus memberikan bantuan kepada saudara mara kita di Palestin, di Gaza, dan kita mohon juga pada Allah Taala agar hancurkanlah pakatan Yahudi dan yang menyokong kepada Yahudi tersebut, dan Allah kalahkan mereka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, kuliah duha kita dengan biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan lancar dengan wanita di kalangan Rasulullah, bermula dengan Ummu Darda, Ummu Ruman, Ummu Hani, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Umais dan Hamnah binti Jahsi untuk hari ini. Moga semua ilmu yang syarah Ustaz memberi kita kefahaman yang mendalam dan menambahkan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang berjasa kepada dengan rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga cerita ini memberi kita penjelasan tentang apa yang tidak jelas insya-Allah, dan cerita-cerita orang-orang yang banyak berbakti kepada Nabi SAW. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih kepada semua jemaah yang istiqamah menunggu daripada pukul 6.30 pagi tadi. InsyaAllah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka semua. Saya mewakili Gemar Iman, mohon maaf anda ada sebab kekurangan dalam majlis kita ini. Segala baik itu kepada Allah, dan guru itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Kita masih mohon sikit buat bahan kuliah pada petang ni Ustaz. Pada pukul 5 petang kan kita ada tafsir Al-Quran bersama Al-Fadhil Ustaz Idin Aminin. Dengan itu bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.